Tuan-tuan, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa agaknya yang viral sekarang ni? Apa yang viral sekarang ni? Kat media massa, media sosial kita ni. Raya. Ya, bila hari raya? Ada orang kata 21 hari bulan, ada orang kata 22 hari bulan. Ya. Tengok kat media sosial kita hari ni banyak mufti. Ramai mufti. Ya, mufti yang tak bertauliah ni ramai. Lepas tu tak cukup mufti, yang jadi penyimpan moh besar raja pun ramai. Padahal seorang je penyimpan moh besar raja tu, yang diberi kuasa oleh raja-raja Melayu untuk memberitahu kepada kita secara rasmi bila hari raya. Tapi hari ini ya, netizen dekat media sosial semuanya dah jadi mufti, semuanya dah jadi penyimpan moh besar raja-raja. Nanti dulu, ya, tunggu dulu. Jangan kita mengatakan sesuatu yang kita tak tahu, ya. Jangan kita kongsikan apa yang tak pasti. Kalau ikut orang falak, orang yang mahir kira-kira falak, ya, anak bulan tak cukup berada pada kedudukannya, sehingga kemungkinan tak hari raya hari Jumaat, ya, mungkin hari Sabtu. Jadi cukup kita puasa sebulan Ramadan pada tahun ini, 30 hari Ramadan tahun ini. Tapi apapun, semuanya takdir, ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggulah pengumuman rasmi, ya, daripada penyimpan moh besar raja-raja pada malam 29 Ramadan. InsyaAllah hari Khamis minggu depan, insyaAllah. Lebih daripada itu, tuan-tuan, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada kita sibuk-sibuk cerita pasal hari raya ni, ada satu perkara besar sebenarnya yang orang mula dah buat tak kisah dah. Ada suatu perkara besar yang sedang berlaku pada ketika ini, yang kemungkinan akan berlaku pada ketika ini, tapi orang buat tak tahu. Iaitulah dia malam Al-Qadar ataupun malam Lailatul Qadar, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih, bermaksud barang siapa yang menghidupkan, mendirikan malam Lailatul Qadar, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Persoalannya, bila Lailatul Qadar ini? Bila berlaku Lailatul Qadar ini? Dulu masa zaman Nabi SAW, Nabi tahu bila berlaku Lailatul Qadar. Kemudian dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berusaha bersungguh-sungguh, berjihad, berkorban masa, tenaga, waktu tidur dan sebagainya untuk merebut peluang beribadat pada malam Lailatul Qadar ini. Walau bagaimanapun, kalau ikut ajaran Nabi SAW, Nabi kata carilah Lailatul Qadar pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian Nabi khususkan lagi, carilah pada malam-malam yang ganjil pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Sehingga para ulama berbeza pendapat tentang bila berlaku Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, 25, 27, 29. Ada yang khususkan lagi malam 27 Ramadan, ya, berlaku Lailatul Qadar. Kalau kita ikut jadual Lailatul Qadar daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata kita mula puasa hari Khamis, maka dijangka Lailatul Qadar akan berlaku pada malam 25 Ramadan. Allahu alam bila tepatnya peristiwa ini kita pun tak tahu. Hari ini pun kita tengok cuaca pun lain macam. Ya, tadi pagi saya datang pagi kerja, saya tengok matahari. Ujung-ujung ni kan kita nak tengok matahari, tapi hari ni seolah-olah matahari itu disembunyikan. Perasan tak? Hari ni seolah-olah matahari itu disembunyikan di sebalik awan. Jadi tak nampak matahari pagi tadi. Dalam pukul 9.10 tu baru keluar matahari.
Adakah hari malam tadi malam Lailatul Qadar? Itu juga satu persoalan yang tak boleh dijawab oleh sesiapa pun. Ya, yang masih kekal rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha mengetahui tentang bila berlakunya peristiwa itu. Baik, bagaimana pula dengan tanda-tandanya? Tanda-tanda ini ulama sebut berdasarkan hadis-hadis Nabi ataupun riwayat-riwayat Nabi, antaranya ialah matahari terbit pada pagi itu warnanya putih. Dan dia tidak memancarkan cahaya teriknya seperti hari-hari biasa. Saya ada tengok satu gambar dekat internet. Ada orang buat cerapan sendirilah. Tiap-tiap hari dia ambil gambar matahari. Hari 10 akhir dia ambil gambar matahari. Malam 20, 21, 20 sampailah malam 30 Ramadan. Dan memang ada satu malam tu ditunjuk gambar matahari itu, mataharinya warna putih. Berbeza dengan matahari pada hari-hari yang lain. Dan malam itu ialah malam 27 Ramadan. Sebagaimana dipegang oleh kebanyakan orang-orang dekat Timur Tengah sana, bahawa Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Tu yang saya hari-hari saya tengok matahari itu. Ya, sebab nak tengok tanda itu. Walau bagaimanapun, kalaulah misalnya pagi kita pergi kerja, kita bangun pagi, kita tengok matahari hari itu putih, cahayanya tidak memancar, tidak panas, ya, tidak, suasananya tak nyaman, ya, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, masalahnya dah lepas. Ya, bila kita nampak tanda matahari itu dah semalam, dah tadi malam, Lailatul Qadarnya, bukan malam esok, malam tadi. Jadi kalau kita tengok matahari sebagai tandanya, kita terlepaslah peluang untuk beribadat pada malam itu. Selain daripada itu, ada banyak lagi lah tanda-tanda yang dinyatakan oleh para ulama daripada pengalaman-pengalaman para salafus salih kita, orang-orang alim kita, ya. Tanda-tanda ini ada yang kata air beku, tapi kalau buka icebox, ya, Dr. Rizam kata buka icebox, tiap-tiap air beku, terutama freezer tu kan, tak payah tunggu Lailatul Qadar, ya. Ada orang kata tengok pokok tunduk sujud, ya. Saya kira bagi kita orang-orang awam ni, mata kita ni terhijab untuk melihat tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Lailatul Qadar. Ya, tanda-tanda ini boleh jadi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang tertentu, orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka nampak tanda-tanda itu. Dan satu nak pesan, kalaulah misalnya ada di kalangan kita nampak tanda-tanda ini, ya, malam itu Lailatul Qadar, nampak tanda-tanda ni, maka dipesankan oleh para ulama kita supaya merahsiakan. Jangan cerita pada orang, jangan sebar-sebarkan, jangan sampaikan, jangan viralkan. Kerana yang pertama, boleh mendatangkan fitnah kepada kita. Yang kedua, kerana boleh jadi itu karamah. Itu satu karamah, satu pemberian istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada individu tertentu, sehingga dia nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Lailatul Qadar. Apa istimewanya malam Lailatul Qadar yang kita kena rebut, yang kita kena kejar, yang kita kena dapatkan ni? Keistimewaan malam Lailatul Qadar itu terkandung rahsianya dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, turunkan apa? Al-Quran pada malam Al-Qadar. Para ulama kata Al-Quran turun sekaligus daripada Luh Mahfuz kepada Baitul Izzah, yakni langit dunia, pada malam Al-Qadar. Jadi apa istimewanya Lailatul Qadar? Yang pertama, kerana malam itu malam turun Al-Quran, yang merupakan kitab suci, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, panduan untuk kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Yang kedua, istimewanya Lailatul Qadar kerana pada malam itu Allah tetapkan kadarnya. Allah tentukan ajal kita, Allah tentukan kehidupan kita, Allah tentukan rahsia kita, rezeki kita, Allah tentukan
banyak perkara lah pada malam itu, kerana malam itu dinamakan sebagai malam Al-Qadar. Dan siapa yang misalnya bertepatan berdoa pada malam itu, minta panjang umur, ya, insya-Allah dia akan panjang umur setahun lagi sehingga dia bertemu Ramadan akan datang. Kerana malam itu ditetapkan ajal, ditetapkan kehidupan, ketetapan dan ketentuan kita apa yang akan berlaku, ya, setahun selepas daripada Lailatul Qadar pada tahun ini. Dan insya-Allah tahun ini petang 29 Ramadan tu ataupun pagi 29 Ramadan tu berlaku gerhana, ya, gerhana matahari. Ini pun juga satu yang perlu kita saksikan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, kerana selepas berlaku gerhana akan berlaku perubahan angin, perubahan iklim dunia, ya, perubahan banyak perkara yang berlaku perubahan. Kerana pada ketika itu bulan berada dekat dengan bumi, jadi berlaku tarikan graviti yang kuat daripada bulan kepada bumi ini sehingga merubah keadaan cuaca kehidupan dekat bumi ini. Jadi bila kita mudah-mudahan dapat jumpa Al-Qadar ni, Lailatul Qadar ni, kita minta yang baik-baik. Kita minta, ya, kebahagiaan kehidupan di dunia dan juga di hari akhirat. Yang ketiga, apa istimewanya Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang ketiganya, kerana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa 1000 bulan tu tak termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri dah sangat baik, sangat molek, sangat istimewa. Yang hari-hari yang lain tu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira 83 tahun 6 bulan kalau ikut kalender Masihi, 83 tahun 4 bulan kalau ikut takwim Hijrah. Jadi kalau kita ibadat pada malam itu, amalan ibadat segala kebajikan yang kita lakukan pada malam itu lebih baik, ya, daripada 83 tahun umur kita. Yang kalaupun kita dipanjangkan usia kita, umur kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup sehingga 83 tahun, belum tentu kita dapat penuhinya dalam melaksanakan amal ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, apa istimewanya Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dengan diketuai oleh malaikat Jibril alaihissalam pada malam itu. Inilah ada cerita-cerita orang jumpa malaikat dan sebagainya, kan. Itu tidak mustahil kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia orang baik, orang soleh, ya, orang yang hatinya bersih, suci, ikhlas dalam beribadat, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jumpakan dengan susuk malaikat. Ini tidak mustahil. Ini bukan satu perkara mustahil. Kerana pada malam itu malaikat turun beramai-ramai. Kata Ustaz Hanafiah, malam tu malam hari raya malaikat. Sebab itu dia turun ke bumi ini berziarah, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Malah disebutkan juga oleh Hafiz Umar bin Hafiz, ya, dia kata sesiapa yang disalami oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu, dia akan berasa sayu dan dia akan menangis tak henti-henti, ya, kerana dia dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu satu tanda, ya, daripada alamat-alamat dan tanda-tanda bahawa malam itu ialah malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian apa istimewanya lagi malam Lailatul Qadar ini? Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Sejahtera. Malam itu malam yang sejahtera. Malam itu malam aman damai. Ulama kata malam itu sunyi daripada kejahatan, daripada keburukan, daripada mudarat, daripada sebarang perkara-perkara yang kita tak suka. Malam itu istimewa, sejahtera sehinggalah terbit fajar. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa yang kita nak buat kalau takdirnya kita jumpa Lailatul Qadar ini? Tidak ada amalan khusus untuk dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Teruslah kita melaksanakan amal ibadah kebajikan sebagaimana yang kita lakukan. Yang sembahyang tarawih, teruskan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih sampai habis bersama imam, dapat pahala menghidupkan seluruh malam. Kalau sembahyang tarawih je lepas tu witir balik, dia tak dapat pahala menghidupkan seluruh malam.
Kalau imam sembahyang 8 rakaat campur witir 3 rakaat, dia habis bersama imam, dia dapat menghidupkan seluruh malam. Pahala menghidupkan seluruh malam. Kalau kita sedekah, teruskan sedekah. Sampai ada orang cadangkan tiap-tiap malam 10 akhir ni sedekah RM1, sekurang-kurangnya RM1. Ya, supaya kalau malam itu ialah malam Lailatul Qadar, RM1 lebih baik daripada 1000 bulan. RM1 lebih baik daripada 83 tahun lebih umur kita, yang kita sumbangkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak-banyak baca zikir ini, ya, yang biasa kita baca di hujung daripada sembahyang, di hujung daripada solat witir kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amalkan, ya, banyak-banyak baca 4 zikir ini, ya, 4 doa ini, 4 ayat ini, yang mudah-mudahan siapa yang melakukannya termasuk dalam kelompok golongan yang istimewa, yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah sebut tentang hadis Lailatul Qadar, kita dah sebut tentang tentang bila dijangka berlaku Lailatul Qadar, kita dah sebut tentang tanda-tandanya, kelebihan keistimewaan Lailatul Qadar. Soalnya, adakah kita termasuk dalam kelompok golongan orang yang berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Lagi-lagi di 10 akhir ni, ya, orang sibuk dengan persiapan menyambut hari raya, menjelang hari raya, ya, bukan setakat cerita pasal bila hari raya, tetapi seolah-olah kita dah lupakan Ramadan. Kita tak ingat kita masih berada dalam bulan Ramadan, sehingga semua yang kita buat sekarang ini semuanya tertumpu kepada buat persiapan untuk hari raya. Maka kalau begitulah keadaan kita, maka sekali lagi kita akan termasuk dalam kelompok golongan orang yang rugi. Kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk bertemu Ramadan, dan kita hidup panjang umur sampailah ke saat ini, ya, 10 akhir Ramadan ini, tapi kita tak berusaha untuk merebut peluang beribadat pada malam Lailatul Qadar, maka kita akan termasuk dalam kelompok golongan orang yang rugi. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beribadat hanya semata-mata kerana Lailatul Qadar, dia juga akan jadi letih dan frust kerana tak jumpa Lailatul Qadar. Malam 1 Ramadan tak jumpa, 2 Ramadan tak jumpa, 3 tak jumpa. Malam 20 Ramadan pun macam tak ada, 21 pun tak ada, 22 pun tak ada. Lala tak payah carilah. Duduk diam je lah, buat bodoh je lah. Tak payah buat apa-apa. Ya, ada, tak ada sudah. Maka rugilah, ya, orang-orang yang mencari Lailatul Qadar. Frust dia nanti, ya, kecewa dia kalau dia ibadat semata-mata kerana Lailatul Qadar. Begitu juga rugilah orang yang tak melakukan ibadat sepanjang bulan Ramadan ini, terutama pada malam Lailatul Qadar, kerana sekali lagi dia akan terlepas hadiah istimewa Ramadan. Hadiah yang sangat bernilai, yang diharapkan dan diinginkan, diidam-idamkan oleh semua daripada orang-orang yang tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan daripada bulan Ramadan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan pada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita terus melaksanakan amal, ibadah, ketaatan sepanjang bulan Ramadan ini, terutama lagi di penghujung akhir daripada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dapat kita teruskan amal, ibadah, kebajikan, ketaatan kita ini selepas daripada bulan Ramadan. Jangan kita hanya jadi malaikat pada bulan Ramadan. Bila masuk saja 1 Syawal, kitalah penyamun, kitalah penyangak, ya, kitalah iblis, kitalah syaitan yang bertopengkan manusia. Kata Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin.
Jadilah kamu orang-orang yang beribadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadat semata-mata kerana Ramadan. Karena sekali lagi, orang yang beribadat kerana Ramadan, orang yang beribadat kerana Lailatul Qadar, maka dia akan rugi, tak beroleh apa-apa. Hanya orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan amal, ibadat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan beroleh keberhasilan dan keberuntungan, kebahagiaan kehidupan di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetamu Ramadan sedang menghitung hari, sedang berkemas-kemas, sedang bersiap-siap nak meninggalkan kita. Panjang umur, terjumpa lagi tetamu Ramadan tahun depan. Pendek umur, inilah dia Ramadan yang terakhir dalam diari kehidupan kita di atas muka bumi ini. Iblis pun tengah kemas-kemas balik daripada dicutikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pun tengah siap-siap juga. Balik daripada dicutikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok pelajar-pelajar kita pun, saya tadi tengok tarik beg, ya, semuanya dah siap-siap nak balik bercuti. Kita pun tengah siap-siap juga, ya, walaupun kata ala ustaz, ya tak ya, dia pun buat persiapan hari raya juga. Ya, kita semua sama, ya. Semua kita akan buat persiapan hari raya sebab hari raya tak lama lagi, ya. Tapi sungguh pun begitu. Janganlah kita kejar untuk sambut hari raya yang sepanjang tahun dan kita lupakan Ramadan yang berbaki, kerana keistimewaan kemuncak daripada Ramadan itu ada dalam tempoh ini, ada pada waktu ini, ya. Dan marilah sama-sama kita di penghujung Ramadan ini mula bermuhasabah diri, ya, tentang bagaimana puasa kita tahun ini. Dah sampai hari yang keberapa? 22 Ramadan hari ini. Macam mana puasa kita tahun ini? Naik tak tingkatan puasa kita daripada puasa awam kepada puasa khusus? Atau boleh jadi ada orang istimewa sampai naik puasa khususul khusus. Mulalah kita renung-renungkan tentang puasa kita. Di mana kedudukan puasa kita? Di mana kualiti puasa kita? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang puasa, ramai orang puasa, tapi mereka tak beroleh apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga. Wal iazubillah. Agak-agak dengan puasa yang kita dah lalui ini, sampai insya-Allah sampai hujung Ramadan ni, dapat kat kita sijil takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Ramadan. Daripada Ramadan yang kita dapat tahun ini. Dapat tak sijil takwa tu? Ya. Inilah yang akan menentukan kejayaan kita untuk melalui liku-liku kehidupan sepanjang 11 bulan yang akan datang. Ramadan proses tarbiyah, proses pendidikan. Ini baru teori je. Praktikalnya 11 bulan yang akan datang. Ada kita berjaya atau tidak melaluinya, itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain. Nabi kata, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Bulan Ramadan sampai bulan Ramadan tahun depan adalah kafarah, penghapus daripada dosa-dosa. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita cakap panjang sikit sebab hari ini saya dipahamkan dah hari terakhir dah, ya, tazkirah Ramadan kita, sempena bulan Ramadan tahun ini. Panjang umur, kita jumpa lagi Ramadan tahun depan, ya. Mudah-mudahan kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa lagi pada Ramadan tahun depan. Teruskan berdoa. Tiap-tiap malam tu kita baca doa tu, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'idhullahumma alaina sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Ramadan. Kalau yang tak erti maknanya, yang kita ulang-ulang 3 kali itu maknanya apa? Ya Allah, berkati kami di bulan Ramadan. Ya Allah, kembalikan semula Ramadan kepada kami, tahun demi tahun, masa demi masa, sebagaimana yang diperkenankan oleh-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Teruskan kita berdoa, ya, semoga kita diberi lagi peluang dan keistimewaan ini
tahun demi tahun, masa demi masa untuk menikmati kelebihan, kemuliaan beribadat pada bulan Ramadan. Saya mengambil peluang dan kesempatan ini mewakili kawan-kawan, ya, kita banyak cakap ni, belum tentu kita sempurna, ya, kita banyak cakap, kita banyak dosa. Kita banyak cakap, kita bukan yang terbaik. Kita semua sedang berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan perintahkan kepada kita. Ya, jadi saya mewakili kawan-kawan Imam Bilal, Dr. Rizam, Dr. Syukri, ya, Dr. Izwan, memohon ribuan ampun maaf andai kata ada salah bahasa, ada silap kata, ada kekurangan, kelemahan dalam penyampaian kami. Ya, semua itu tidak lain tidak bukan untuk nasihat kepada diri kami sendiri, dan mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya untuk hadirin dan hadirat semua. Itu saja untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.